Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kita Al-Mukhtasar Al-Latif yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Amrullah bin Abdul Rahman Bafadal Al-Hadrami, wafat pada tahun 918 Hijrah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Hamba dah ingat muka surat berapa ya? Ada tak? Tak ingat sekarang muka surat berapa? Katanya ada tanda. Okey dah. Awak yang kubur wudu. Okey, kita muka surat 7. Betul eh? Ke baca dah muka surat 7. Betul dah? Muka surat 7 eh? Dah teringat nak tanda. Ambil tak? Baca dah. Baca dah. Okey, tahu dah mana. Okey, kita muka surat sebelah. Jumpa dah muka surat sebelah. Faslun, katanya wa yajibul ghuslu min khamsati asya' min ilajil hashafati fil farji wa min khurujil mani wa min al haidhi wan nifasi wal wiladah. Maksudnya fasal perkara yang mewajibkan mandi, diwajibkan mandi kerana 5 perkara. Jadi apabila berlaku salah satu daripada 5 perkara ini, maka wajib seorang itu mandi. Yang mana dalam 5 perkara ini ada perkara yang khusus untuk perempuan dan ada perkara yang ada pada perempuan dan ada pada lelaki. Yang pertama, masuknya hasyafah, yakni kepala zakar ke dalam faraj. Apabila berlaku persetubuhan, sama ada keluar mani ataupun tidak, maka ia mewajibkan mandi, lelaki dan perempuan, walaupun tidak keluar mani. Yang keduanya adalah keluar mani, walaupun bukan melalui persetubuhan, sama ada lelaki ataupun perempuan, wajib dia mandi. Yang ketiganya haid, seorang perempuan yang mana darah haidnya berhenti, wajib dia mandi. Yang keempat nifas, perempuan setelah daripada bersalin keluar darah nifas, apabila berhenti darah nifasnya maka wajib dia mandi. Yang kelimanya adalah wiladah, kelahiran. Jadi apabila seorang perempuan setelah daripada dia melahirkan, maka wajib dia mandi. Cuma masalah wajib mandi selepas daripada beranak, selepas daripada wiladah, bagi perempuan yang tidak keluar darah nifas. Kalau perempuan tu keluar darah nifas, ni yang kebiasaan, maka tidak wajib dia mandi wiladah. Ni orang puan kena tahu. Sekali lagi yang kena sebut, sebab masih lagi ada sebahagian daripada masyarakat kita, khususnya orang puan, masih lagi belum jelas permasalahan ini. Antara perkara yang mewajibkan mandi adalah wiladah. Wiladah maksudnya bersalin. Jadi apabila perempuan beranak, maka wajib dia kena mandi. Baik.
Biasanya kebanyakan perempuan kebiasaannya selepas daripada perempuan tu bersalin, dia keluar darah nifas. Jadi perempuan yang lepas daripada bersalin keluar darah nifas, dia tidak wajib mandi wiladah. Dia wajib mandi wiladah bila ketika mana perempuan tu setelah daripada bersalin tidak ada darah nifas. Dan memang cukup jarang berlaku kepada seorang perempuan setelah daripada dia bersalin tak ada darah nifas. Pendek kata, kebanyakan perempuan sekarang ni tidak ada mandi wiladah bagi dia kerana kebiasaannya setelah daripada bersalin ada darah nifas. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faslun. Furudul ghusli syai'an. Al-awwal an-niyyah wa huwa an yanwiya raf'al janabati aw raf'al hadathil akbar aw fardal ghusli aw nahwa dhalik 'inda ghusli awwal juz'in min badani. Ath-thani غسل جميع شعره الكثيف والخفيف وجميع بشرته حتى ما تحت قلفة الأقلف. فصل rukun mandi wajib. Jadi mandi wajib ada fardu dia, ada rukun dia yang mesti kita kena penuhi. Kalau sekiranya kita tidak penuhi, maka tidak sah mandi wajib kita ataupun masih lagi belum rata dan sempurna mandi wajib kita. Melainkan dalam keadaan tertentu. Itu masalah lain. Katanya rukun mandi wajib itu dua perkara. Yang pertama niat, iaitu berniat mengangkat janabah. Jadi apabila seorang tu dia keluar mani, maka ada janabah pada diri dia. Janabah ni adalah istilah yang digunakan oleh syarak bagi orang yang bersetubuh ataupun keluar mani. Dia niat janabah, niat mengangkat ni menghilang janabah. Atau hadas besar, sahaja aku menghilangkan hadas besar. Atau mandi wajib, saja aku mandi wajib. Ataupun seumpamanya aku mandi fardu. Baik, ketika basuhan pertama pada mana bahagian badan, tak kira mana-mana bahagian badan, yang penting pada basuhan pertama tu situlah tempat kita ataupun masa kita niat. Okey, itu yang pertama niat. Yang keduanya meratakan air ke seluruh bulu yang tebal mahupun nipis. Jadi bulu sama ada tebal ataupun nipis mesti kena ratakan air. Dan keseluruhan kulitnya, kulit semuanya kena ratakan air. Termasuklah qulfah al-aqlaf. Maksudnya bahagian dalam kulit zakar bagi orang yang tidak berkhitan. Kita ni orang lelaki lah, orang lelaki ada kemaluan, ada zakar. Jadi orang yang ada sunat saat itu, dia yang berada di bawah, yang kulit yang menutupi kepada zakar, tu dia panggil qulfah. Cakap kita kulu, bahasa Arab dia panggil qulfah. Orang dok sunat orang panggil orang aqlaf. Orang dok sunat. Kulit tu dia panggil qulfah. Orang kita panggil kulu. Dia sebenarnya dia ambil daripada perkataan Arab tapi tidak sebut 100% tepat. Gitu dia kulu. Kita panggil kulu lah. Bahasa Arab dia panggil qulfah. Yang mana qulfah saat itu yang menutup kepala kemaluan lelaki saat itu, sebenarnya di bawah dia masih lagi dipanggil anggota zahir. Apabila dia termasuk dalam anggota zahir, maka seorang lelaki yang tidak sunat, tidak berkhatam, maka wajib dia kena basuh di bawah qulfah tersebut. Tapi rasanya tak ada sunat sunat belaka. Kalau tak sunat pun tak akan kabar orang. Jadi sunat belaka. Jadi sekiranya orang tu tak sunat, nampak warna takut ke jarum. Jadi maka hukum dia tak boleh, hukum dia adalah haram lah, sebab wajib dia bersunat. Berkhitang ni ataupun bersunat ni, cakap kita sunat lah, hukum dia adalah wajib. Cuma kita bukan nak cara bab hukum sunat, kita nak cara bab mandi wajib mesti kena rata air pada seluruh badan, pada anggota zahir. Dan termasuk anggota zahir adalah di bawah kulit yang menutupi kepada zakar. Baik, seterusnya وسننه السواك والتسمية والوضوء قبل الغسل وتعهد المعاطف وتخليل الشعر والدلك والتثليث. Sunat mandi wajib. Dan sunat-sunatnya, sunat mandi wajib, dia mandi wajib dia ada rukun dia dan ada perkara yang disunatkan. Maksud perkara yang disunatkan di sini adalah kalau kita tidak buat sekali pun tetap sah mandi wajib kita. Tapi hak rukun tadi kalau kita tidak buat tak jadi mandi wajib, walaupun kata nyelang dalam laut tu, nyelang dalam sungai tu, tapi tak lupa nak niat, tak jadi mandi wajib tu. Jadi kalau sembahyang dalam keadaan lagu tu, maka tetap sembahyang dia tidak sah, kerana di antara syarat sah sembahyang mesti kena mengangkat hadas kecil dan hadas besar yang ada pada diri.
Jadi ketika mana orang tu berjunub, dia nyelang dalam laut tapi dia tidak berniat sedikit pun untuk mengangkat hadas yang ada pada diri dia, maka tidak memadai mandi tersebut. Dia mandi wajib, dia berbeza dengan basuh najis. Basuh najis dia tidak disyaratkan niat. Najis yang ada pada kaki kita terbasuh dengan sendiri, adakah tidak memadai? Kata ulama memadai. Sebab basuh najis dia tidak berhajat kepada niat. Menghilangkan najis dia tidak berhajat kepada niat. Manakala mandi wajib dia berhajat kepada niat. Walaupun kita kata bersih dah, terjun dalam laut, setengah jam duk main. Duk main nu pula redang, duk main dengan penyu. Malang tadi benda junub. Dak sedar duk main snorkeling. Sejam duk main pas nyelang. Bersih habis putih sepuk habis kuku-kuku Balik rumah sana pakai pakaian apa semua sekali. Sebelum pakai pakaian bilah dulu. Selesai apa semua sekali baru tinggal la ilaha illallah, dak mandi wajib lagi. Adakah memadai dengan mandi tadi? Tak. Sebab dia sebab tidak cukup rukun dia. Rukun antara rukun mandi wajib adalah niat. Jadi perbuatan meratakan air seluruh tubuh yang tidak ada niat, maka ia tidak dikirakan mandi wajib. Tetap seorang tu masih lagi dikirakan seorang yang berhadas. Mesti kena mandi semula. Manakala benda sunat dak buat pun sah mandi wajib. Tapi dak sempurnalah. Nak sempurna kena buat benda hak yang sunat ini. Jadi sunat mandi wajib sebenarnya banyak. Antaranya adalah bersiwak, bersugi. Bersihkan benda hak yang kekotoran yang ada dalam mulut kita, sama ada dengan kayu sugi ataupun dengan bau gigi ataupun dengan kain. Yang penting dengan sesuatu yang dapat menghilangkan kekotoran di dalam mulut kita. Bersugi sebelum daripada kita mandi wajib. Yang kedua, membaca bismillah. Dia membaca basmalah, maksudnya membaca bismillahirrahmanirrahim. Cuma sudah mencukupi baca bismillah saja. Paling afdal lebih bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca bismillah saja tanpa ar-rahman, tanpa ar-rahim, sudah memadai. Baik. Yang ketiganya, dah kalau lupa baca bismillah, baca setengah mandi wajib lah baru ingat lupa. Maka kata ulama, sunat baca bismillahi awwalahu wa akhirah. Macam kita makan nasi, lupa baca bismillah, tengah-tengah makan baru ingat, maka kita baca bismillahi awwalahu wa akhirah, dengan nama Allah pada permulaan, dan pada penghujung. Dah kita lupa dah pada permulaan, maka kita baca juga bismillah awwalahu wa akhirah pun boleh, bismillah fi awwalihi wa akhirih pun boleh. Payah juga kalau benda pendek pun nak ingat tu sekali lagi sebab bukan semua orang ingat bismillahi awwalahu wa akhirahu. Okey. Ataupun bismillah fi awwalihi wa akhirih. Boleh belaka nak baca mana. Sama juga tengah mandi wajib lupalah nak baca bismillah, gaduh zat ni. Okey, baca tengah bismillah fi awwalihi wa akhirih. Dah mandi dalam bilik air boleh tak? Mandi dalam bilik air boleh tak nak baca bismillah. Sedangkan dalam tandas dilarang kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Okey, dalam bilik air tempat kita mandi itu kita kena tengok kawasan hak yang kita guna qada hajat ataupun tidak. Kalau kawasan tu kita tidak qada hajat situ, tidak kencing situ, kita tidak jadikan tempat tersebut sebagai tempat untuk kita berak dan kencing, maka ketika tu masih lagi kita boleh baca bismillah. Tapi kalau kawasan tu tempat kita berak, tempat kita kencing, maka makruh kita baca bismillah. Nak baca juga baca dalam hati. Okey, nampak kan? Macam orang ambil wuduk dalam tandas juga. Ni dia berkait dengan masalah berzikir dalam tempat kita qada hajat. Dia hukum kita berzikir menyebut nama Allah pada tempat kita qada hajat, hukum dia adalah makruh. Dia tidak sampai kepada haram. Hukum dia adalah makruh. Jadi ketika mana kita berada dalam bilik air, kalau yang tempat kita mandi tu bukan tempat kita kencing, bukan tempat kita berak situ, maka masih lagi boleh kita ucap bismillah di tempat tersebut. Itu perlu kita kena tahu. Seterusnya, yang ketiga, berwuduk sebelum daripada mandi. Sunat sebelum daripada mandi kita berwuduk dulu. Ambil wuduk. Sebab benda ni dilakukan oleh Rasul. Rasul sebelum daripada mandi wajib, dia berwuduk sebagaimana wuduknya sembahyang. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Lepas tu memberi perhatian pada bahagian lipatan. Jadi mana-mana lipatan, tambah-tambah kalau orang hak yang gemuk, orang hak yang tubuh besar,
Jadi dia kena ratakan air pada seluruh tubuh dia. Maka di bawah lipat tang ni dia kena ambil berat sikit lah, beri perhatian lebih lah. Takut dok rata. Yang kelima, menyelati rambut-rambut, bulu-bulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia mandi wajib, dia ambil air, dia akan masuk dalam atas kepala, dia pun menyelati. Menyelati ni maksudnya jari jemari kita masuk di celah-celah rambut, tu makna menyelati. Sunat. Yang keenam, menggosok. Sunat kita gosok. Dalam mazhab Imam Syafi'i, gosok ketika mandi wajib bukanlah wajib, sunat. Kalau orang tu tak gosok masa mandi wajib, dan sangkaan kuat dia bahawasanya memang rata air, tak gosok pun rata air, maka sah mandi wajib tersebut. Tapi kalau sekiranya dia tak gosok, tak rata, maka mesti dia kena gosok. Gosok bukan disyaratkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Walaupun ada sebahagian daripada ulama kata mesti kena gosok, tapi majoriti ulama tidak mensyaratkan gosok. Jadi kalau sekiranya kita mandi, kita terjun dalam laut, terjun niat, dah gosok-gosok benda terjun dalam laut, ingat ikan you pula, naik lalu kita. Niat masa naik masa duduk dalam air niat tapi dah nak gosok dah. Terjun dalam sungai, ingat nak mandi wajib, dah gosok kat dalam tu. Mai orang cerita, teringat duduk dalam nyelang tu, teringat buaya pula, naik lalu. Dah gosok-gosok benda, sah, selesai dah mandi tersebut. Sebab gosok bukanlah perkara yang diwajibkan. Yang ketujuhnya, bertiga-tiga. Maksudnya kena buat 3 kali, mandi sebanyak 3 kali. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghujung kuliah ni kita buka soalan kalau ada nak tanya, dan kita jawab sekadar yang kita tahu saja. Faslun. Wa syurutut taharati 'anil hadathil asghari wal akbari al-islam wat tamyiz wal ma'u at-tahirul mutahhir. فلا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فإذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه تغيرا فاحشا بمخالطة شيء طاهر يستغني الماء عنه كالزعفران والأشنان والجص والنورة والكحل لم تجزي الطهارة به ولا يضر التغير بالمكث والتراب والطحلب وما في مقره وممره ولا التغير بمجاور كالعود والدهن المطيب ولا تصح الطهارة بما تطهر به من حدث أو نجس. Maksudnya fasal syarat wajib bersuci daripada 2 hadas. Katanya syarat bersuci daripada hadas kecil dan besar, yang pertamanya Islam. Orang kafir tidak sah dia bersuci. Dia mengambil wuduk tidak sah, mandi wajib tidak sah. Orang kafir saat ni tu lepas daripada dia bersetubuh, dia mandi wajib, siap niat lagi sebagai contoh, tapi masih lagi dalam keadaan kafir. Adakah sah mandi wajib dia? Tak. Kerana di antara syarat sah mandi wajib mesti kena Islam. Yang keduanya mumayyiz. Kanak-kanak yang tidak mumayyiz tidak sah mandi wajib dia, kerana mandi wajib adalah ibadah yang perlu kepada niat. Manakala kanak-kanak yang belum mumayyiz, dia bukan ahli untuk niat, dia bukan mukallaf, dia bukan ahli untuk niat. Yang ketiganya, air yang suci lagi menyucikan. Di air ni dia ada pembahagian dia. Air ada pembahagian dia. Kita akan tengok bagaimana kau pembahagian air lepas daripada ni. Ataupun secara ringkasnya, air ni adalah peralatan yang penting yang perlu digunakan oleh orang Islam dalam bersuci. Kita nak mandi wajib dengan air, alatnya adalah air. Berwuduk mesti kena guna air. Benda lagi, basuh najis mesti kena guna air. Maka air adalah suatu yang penting dalam kita bersuci. Air termasuk dalam alat yang digunakan untuk bersuci. Tapi bukan semua jenis air boleh kita guna bersuci. Ada air yang boleh kita guna untuk bersuci dan ada air yang tidak boleh kita guna untuk bersuci. Sebab tu dalam kitab fiqh dia membincang berkenaan dengan air secara panjang lebar. Bukan sikit-sikit, tak, panjang lebar. Cuma kitab kita ni kitab kecil. Kitab kecil tak cerita panjang, padang. Untuk orang hak yang baru nak belajar, hak kelas tadika darjah 1 baru. Yelah, kelas tadika pada darjah 1 kalau fardu ain dah lepas lagi, walaupun tua. Ada kelas tadika dengan darjah 1 dalam bab ni lah. Bab lain kita tak cerita. Jadi dia ambil sikit-sikit lah, dia tak cerita panjang. Tapi kalau kita pergi kitab hak yang besar-besar, sebagai contoh kalau kitab Jawi, contoh kitab Jawi hak yang besar,
adalah kitab Sabilal Muhtadin Littafaqquhi fi Amri Din karangan Syekh Arsyad Al-Banjari. Tu cerita panjang lebar berkenaan dengan air, pembahagian gitu, pembahagian gini, macam-macam dia cerita. Okey, air dia ada beberapa pembahagian. Ada air yang boleh digunakan untuk bersuci dan ada air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Secara ringkasnya air ia terbahagi kepada 3 ni secara ringkas. Yang pertamanya nama dia air mutlak, air yang suci pada dirinya tidak dan serta dapat menyucikan perkara yang lain. Yang keduanya adalah air yang suci pada dirinya tapi tidak dapat menyucikan perkara yang lain. Yang ketiganya adalah air yang dia sendiri, diri dia najis ataupun dinamakan sebagai air mutanajis. Okey, ni 3 pembahagian air. Baik, air yang boleh kita guna untuk bersuci adalah air mutlak. Yang ketiganya air yang suci lagi menyucikan. Tidak sah mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis kecuali dengan air mutlak, iaitu air yang turun daripada langit atau keluar daripada bumi. Setiap air yang keluar daripada bumi, lagu mana jenis dia, lagu mana rasa dia, lagu mana warna dia, tak kira. Tak kira warna dia, rasa lagu mana, pahit ke, masam ke, manis ke, kalau dia keluar daripada bumi, gitu keadaan dia, sifat asal dia gitu, boleh kita guna untuk bersuci. Hak keluar turun daripada langit lagu mana sifat dia sekalipun boleh kita guna untuk bersuci. Semua itu adalah air mutlak. Jika berubah rasa air atau warnanya atau baunya dengan perubahan yang teruk atau percampuran dengan sesuatu yang suci yang mempengaruhi air tersebut, seperti za'faran, sejenis bunga za'faran, kat kita ada orang guna buat masak. Al-ushnan ni sejenis tumbuhan. Al-jas, seming putih, itu al-jas, tengok nota kaki. An-nurah, sejenis batu dan celak, maka tidak dikira bersuci dengannya. Jadi kalau orang tu guna benda tu, air ni buat bersuci, maka tidak memadai. Okey, ni kitab ni dia cerita secara ringkas. Okey, hamba nak cerita secara terperinci sikit. Air mutlak adalah air yang boleh kita guna untuk bersuci kerana dia suci lagi menyucikan. Okey, katakanlah air mutlak boleh kita guna untuk berwuduk, mandi wajib, dan boleh kita guna untuk basuh najis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada suatu benda yang lain campur dengan air ni. Ada suatu benda yang lain masuk dalam air ni. Jadi air mutlak bercampur dengan suatu benda yang lain. Maka ketika tu air mutlak yang bercampur dengan benda lain saat itu boleh tak kita nak guna untuk bersuci? Kita kena tengok dulu. Hak yang bercampur tu najis ke tak? Dia ada 2 kemungkinan. Hak yang jatuh dalam air mutlak saat itu mungkin benda tu najis. Kemungkinan benda tu tidak najis, benda tu suci. Kalau benda tu najis, ada hukum dia. Kalau benda tu suci, ada hukum dia. Kita tak mau cerita hak najis lagi, sebab lepas ni baru kita akan cerita hak najis. Kita nak cerita hak suci dulu. Jadi air mutlak tiba-tiba jatuh benda yang suci di dalamnya. Contoh jatuh benda kicap. Sebagai contoh, suci kicap. Sos cili, suci. Sos cili. Benda hak yang minyak atar sebagai contoh jatuh dalam ni. Handset kita jatuh dalam ni. Benda suci lah ke tu? Baik. Dah handset kita takut-takut kena najis. Tidak dihukumkan najis selama mana kita tidak yakin benda tu najis. Selama mana tidak yakin najis dihukumkan suci. Sekarang ni kalau air mutlak tiba-tiba ada suatu benda yang suci jatuh ke dalamnya, maka kita kena tengok benda suci saat ni tu dia melarut dalam air. Kalau dia tidak melarut dalam air, boleh kita buang semula. Dalam istilah fiqh nama dia mujawir, nama dia mujawir. Ingat satu kalimah mujawir. Mujawir ni suatu benda yang boleh kita pisahkan dia daripada air. Tisu ni kalau jatuh dalam air, kita boleh ambil mula kan? Okey, tisu ni dipanggil mujawir nama dia. Yang keduanya jatuh dalam air tak boleh nak ambil dah. Tak nak buang dah. Tidak boleh kita nak pisah dia daripada air sebab dia larut dalam air. Itu dinamakan sebagai mukhalid nama dia. Saat ni mujawir, mukhalid, mujawir, mukhalid. Payah nak ingat tau. Benda yang jarang dengar ni payah nak ingat. Walaupun 2 kalimah je. Mujawir dengan mukhalid. Okey, amba ulang sekali lagi ya. Benda yang suci kalau jatuh dalam air, maka kita kena tengok benda tu mujawir ke mukhalid. Okey, warna perbezaan di antara mujawir dengan mukhalid. Perbezaannya mujawir ni kita boleh pisah ia daripada air. Handset jatuh dalam air, boleh kita ambil mula kan? Okey, handset tu dipanggil mujawir. Kayu jatuh dalam air, kita boleh ambil semula kan? Panggil kayu tu mujawir. Batu mujawir. Minyak masih lagi mujawir, minyak.
Minyak anak kita ambil minyak masuk letak dalam air yang sedia kita sipang nak buat mandi wajib. Sipang untuk basuh begok. Nya cuah dak setara nakal anak kita. Sebagai contoh. Minyak saat itu dia boleh kita buang semula ke tak? Boleh buang semula sebab dia kawasan minyak lain, dia ada kawasan minyak, kawasan air. Boleh kita pisahkan balik. Maka minyak tu dinamakan sebagai mujawir, bukan mukhadir. Mukhadir ni tak boleh nak buat benda dah. Dia habis dah dalam air. Duduk campur dengan air tu dia nak buang dah. Sabun debu mukhadir. Shampoo. Anak kita nya cuah shampoo habis campur dengan air. Mukhadir. Ataupun dia ambil cuka pergi cuang dalam air. Mukhadir. Sos cili. Madu. Kalau dia nak buang dah kan, itu dipanggil mukhadir tembaka. Hukum dia berbeza. Kalau mujawir tak ada masalah. Buang benda tu tetap air tu dinamakan sebagai air mutlak. Tapi kalau mukhadir, kita kena tengok berubah dah air. Sekarang ni air anak kita tak sirat dalam. Kita tengok berubah dah air. Memang berubah warna merah air. Okey. Apabila berubah, kita kena tengok pula sikit ke banyak berubah. Dah boleh nak letak lagi hukum panjang lagi sikit ke banyak berubah. Sikit masih lagi boleh guna. Masih lagi dinamakan air mutlak. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan air dalam bekah, dalam mangkuk, dalam beseng kalau cakap kita. Yang mana beseng tu isteri dia guna untuk uli tepung. Uli tepung ada saki baki tepung pada beseng tersebut. Lepas tu letak air pula dalam ada campur dengan tepung sikit dan Rasul guna untuk bertaharah, bersuci. Jadi bermakna tepung tu suci, bercampur dalam air mutlak, maka masih lagi boleh guna air mutlak tersebut. Sebab benda boleh guna kerana berubah sikit. Berubah sikit tak ada masalah. Jadi adalah bedok sikit dalam air tu, sikit je berubah. Maka masih lagi boleh guna. Memanglah bau lah minyak atar dan air tu anak ngecuah. Tapi sikit je masih lagi boleh guna. Memanglah orang campur klorin dalam air tapi sikit je berubah. Memang bau sikit klorin tu, tapi sikit je berubah, boleh guna. Tapi kalau banyak tak boleh guna. Maksud benda tak boleh guna, tidak boleh kita guna untuk bersuci. Dah ukuran banyak, warna ukuran banyak gini. Orang tak kata air dah, orang tak kata air mutlak. Air benda gini, bukan air mutlak gini. Sampai tahap tu orang cakap, maka tak nak guna. Mudah je ukuran. Jadi lepas daripada ni, kalau sekiranya kita tak air dalam beseng ke, dalam beledi ke, dalam kolek ke, tiba-tiba anak kita pergi cuah benda suku sakat dalam air tersebut, boleh tak kita nak guna air tu untuk bersuci, mandi wajib, berwudu ataupun basuh begok? Ukuran macam kita khabar tadi. Benda yang diletak dalam air saat ni tu benda mukhalid ke mujawir. Kalau mujawir tak ada masalah, boleh guna. Tapi kalau mukhalid, tak boleh nak pisah daripada air, kita tengok berubah sikit ke banyak. Yang pertama kita tengok berubah ke tak. Kalau tak berubah boleh guna. Kalau berubah, tengok sikit ke banyak. Kalau sikit, tak ada masalah. Kalau banyak, tak boleh guna. Dan macam mana kita nak tahu banyak? Nak tahu banyak gini. Orang tak panggil dah air. Orang tak panggil air mutlak. Air mana gini air sabung. Orang panggil air sabung dah. Orang tak panggil air mutlak dah. Maka ketika tu tak boleh guna. Kan mudah kan? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok muka surat 15. Jika berubah rasa air atau warnanya atau baunya, ni dipanggil 3 sifat bagi air. Kita ada sifat air, warna, rasa dan bau. Berubah dengan perubahan yang teruk. Orang tak panggil air dah. Atau percampuran dengan sesuatu yang suci. Kejap. Jika berubah rasa air atau warnanya atau baunya dengan perubahan yang teruk melalui percampuran dengan sesuatu yang suci, bukan atau, melalui percampuran dengan sesuatu yang suci. Silap, bukan atau. Silap. Sekali lagi jika berubah air, rasa air atau warnanya atau baunya dengan perubahan yang teruk melalui percampuran dengan sesuatu yang suci yang mempengaruhi air tersebut, seperti za'faran, al-ushnan. Za'farani sejenis bunga za'faran, al-ushnan sejenis tumbuhan, al-jas semi putih kapur itulah,
An-nurah sejenis batu dan celok, maka tidak dikira bersuci dengannya. Tak jadilah bersuci dengan air tersebut. Kalau guna gak masih lagi tidak terangkat hadas, masih lagi tidak suci najis hak yang ada pada badan dia. Dan tidak memudaratkan perubahan atas sebab bertakung dalam tempoh yang lama, tanah, lumut dan sesuatu yang ada pada tempat simpanan air dan tempat laluan air. Juga tidak memudaratkan perubahan dengan sesuatu yang mujawir, sesuatu yang dapat dipisahkan daripada air, seperti gaharu dan minyak yang mempunyai bawang. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbi panjang kena cerita ni. Kita cerita sekali lagi ya. Lepas tu kita baca pula. Sekarang ni air mutlak. Tiba-tiba ada suatu benda yang jatuh ke dalam air ni, campur dengan air ni. Kita kata dah benda yang bercampur dengan air ia terbagi kepada dua. Yang pertama benda tu benda suci, yang kedua benda tu benda najis. Benda najis kita cerita lepas daripada ni. Kita nak cerita benda suci dulu campur dengan air. Benda suci yang campur dengan air, adakah dia menghilangkan hukum air boleh kita guna untuk bersuci ataupun tidak? Maka kita kena tengok. Tengok lagu mana? Hak yang benda suci campur dengan air saat itu mujawir ke mukhadir? Kita cerita dah tak ada mujawir, kita cerita mukhadir. Mujawir ni benda tu boleh dipisahkan daripada air. Kalau benda tu mujawir boleh dipisahkan daripada air, maka tetap air tu kekal air mutlak. Boleh kita guna untuk bersuci. Jatuh tisu. Ni, budak-budak kan, dia tengok air duduk dalam besen, kita guna untuk ambil air semayang. Dah kita dang sakit duduk dalam bilik, orang tu dah ambil air, buat mari kat kita pun ambil air semayang. Taklah tisu tepi, orang sakit kan ada tisu tepi. Main anak kecil, dia ambil tisu, dia tak dalam air, ambil tisu tak dalam air, penuh tisu dalam air. Allah, boleh tak kita nak guna air tersebut untuk kita mandi wajib, basuh najis, berwuduk? Kata ulama boleh, sebab tisu ni mujawir, bukan mukhalid. Buang tisu, tak mau buang pun tak apa, pakai ambil gitu macam getok pakaian dalam baju tak dalam air, tak ada masalah, boleh. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kalau sekiranya benda yang jatuh dalam air saat itu, yang masuk dalam air bercampur dengan air, benda mukhalid, tak boleh nak pisah daripada air. Bedok ke, tepung ke, gandum ke, benda lagi, cecair lain, tak kira lah benda pun. Maka kita kena tengok perubahan sikit ke banyak. Kalau perubahan sikit masih lagi boleh guna. Kalau perubahan banyak, kita kena tengok pula benda ni boleh kita dapat elok ke tak. Dia kena tengok dapat elok ke tak. Tak dapat nak elok benda gini. Contoh kan dia tak dapat nak elok. Kita kata lumut hak yang mengubahkan sifat air. Tu payah nak elok pun dia. Jadi kalau kita takung air, ia akan tubik lumut. Tu memang tak boleh elok dah. Ataupun laga kita gali di bawah pohon kayu, daun duk lurus semua, boleh nak elok tak? Tak nak elok, maka dimaafkan. Hak tu tidak menjadi masalah. Hak tu tidak menjadi masalah sebab benda tu tidak boleh kita nak elok. Ataupun dibubuh melalui benda hak yang ada pada saluran air. Kita duduk kawasan kaki bukit, kita ambil air daripada bukit salur ke rumah kita, tapi ada melalui satu kawasan busuk, kawasan tu hitam, kawasan tu sampai ke air pun jadi berubah warna, bau pun busuk bangor, maka tu tak ada masalah sebab benda tu tak nak elok. Ataupun kita takung pada satu tempat air, yang mana tempat hak yang kita takung saat itu ada benda hak yang mengubahkan warna air, memang tak nak elok, maka hak tu dimaafkan, hak tu tak ada masalah. Ataupun air kita tok dalam besen, kita tok lama hidup situ, takung situ, kita buka busuk pohon bau, berubah sebab kita tok situ, kita takung situ, maka tu tidak menjadi masalah sebab benda tu tak boleh nak elok dah. Tu maksud dia. Tu maksud dan tidak memudaratkan. Tidak memudaratkan, maksudnya benda ni ia tidak memudaratkan air tersebut, tetap air itu air mutlak. Perubahan atas sebab bertakung dalam tempoh yang lama, ataupun perubahan dengan sebab tanah. Seluk campur dengan air, orang panggil air seluk, tapi tetap lagi ada air, maka masih lagi boleh kita guna untuk bersuci. Lumut, itu memang tak elok dah. Dan sesuatu yang ada pada tempat simpanan air,
dan tempat laluan air yang kita contoh saat ni. Begitu juga tidak memudaratkan perubahan dengan sesuatu yang mujawir. Mujawir kita cerita saat ni, sesuatu yang dapat dipisahkan daripada air, itu tidak memberi mudarat. Tetap air itu air mutlak. Seperti gaharu, kayu gaharu jatuh dalam air, maka kayu gaharu kita boleh buang balik. Dan minyak, walaupun minyak tu mempunyai bauan, minyak tu bau sampai ke air bau, tapi air tidak bertukar warna, bau, tetap boleh kita guna air tersebut untuk kita bersuci. Seterusnya katanya tidak sah bersuci dengan air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas atau menyucikan najis. Air ini dinamakan sebagai air musta'mal. Air musta'mal tidak boleh juga kita guna untuk mengangkat hadas dan bersuci daripada najis. Benda air musta'mal, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Air musta'mal adalah air yang digunakan pada fardu taharah dan ada syarat-syarat dia. Air musta'mal adalah air yang digunakan pada fardu taharah, fardu bersuci. Kalau kita ambil wudu, dia ada wudu wajib dan ada wudu sunat. Air musta'mal hanya khusus untuk wudu wajib. Wudu sunat tak kira. Ada wudu sunat, ada wudu sunat. Dah warna wudu sunat, tadi masa kita sembahyang maghrib, kita ambil wudu. Lepas tu kita pun lepas daripada sembahyang maghrib, kita dak ketuk benda lagi, dak batal wudu. Kita pun duduk dalam majlis ilmu, nanti sembahyang isyak dak ketuk benda pun. Kita nak ambil wudu boleh ke tak? Sunat kita ambil wudu. Nama dia benda tajdid wudu, nama dia. Tajdidul wudu, membaharukan wudu. Apabila kita ambil wudu sedangkan kita tidak berhadas, maka wudu itu adalah wudu sunat. Maka wudu tu tidak ada air musta'mal. Kerana bukan wudu wajib. Hak yang ada air musta'mal adalah wudu wajib. Air musta'mal adalah air yang digunakan pada fardu taharah, pada taharah yang wajib. Taharah yang wajib adalah basuhan pertama muka, basuhan pertama tangan, sapuan pertama kepala, basuhan pertama kaki. Manakala basuhan kedua ketiga muka hak tu sunat. Basuhan kedua ketiga tangan hak tu sunat. Sapuan kedua ketiga kepala sunat. Sapuan telinga sunat. Telinga sunat sapu, bukan wajib. Basuhan kedua ketiga kaki adalah sunat. Baik, itu air musta'mal. Dan air musta'mal tidak dihukumkan musta'mal melainkan setelah daripada berpisah daripada anggota. Selama mana ia berada pada anggota kita bukan musta'mal. Sebab itulah kalau orang tu dia ambil air sembahyang, dia tok atas tangan sikit je, tapi dia pandai golek. Dia pandai golek, gata habis sah wuduk dia. Padahal air sikit apabila dia mengalir sini jadi terangkat adas sini. Kalau kira guna dah sini, tapi masih lagi boleh kita guna air saat ni tu, boleh gigi sini, boleh gigi sini, boleh gigi sini, sebab ia belum berpisah daripada anggota. Syarat musta'mal mesti setelah daripada berpisah daripada anggota. Yang ketiganya, tak cukup dua qadah. Kalau air musta'mal cukup dua qadah, dia akan bertukar menjadi air mutlak. Okey, ni benda yang penting yang perlu kita kena tahu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita buat contoh. Katakanlah seorang saat itu dia ambil wudu. Dia komo, dia masuk air ke hidung. Lepas daripada itu dia pun basuh muka. Dia basuh muka, basuhan pertama. Dia pun basuh kali kedua. Basuh kali kedua dia tadah basuhan kali kedua. Yang mana air yang dia tadah untuk basuhan kali kedua tu, dia nak basuh kali ketiga boleh ke tak? Boleh. Sebab dia, sebab basuhan kedua bukan musta'mal. Lepas tu kali ketiga dia basuh, dia pergi tadah pula. Untuk basuh tangan boleh ke tak? Boleh. Kerana basuhan ketiga adalah basuhan sunat, bukan basuhan wajib. Orang dah buat gitu, cuma kita nak khabar hukum. Lepas daripada tu dia ambil air yang basuhan ketiga muka, dia tadah saat itu, dia buat basuh tangan. Boleh ke tak? Boleh, terangkat hadas di tangan. Lepas tu dia tadah untuk basuh tangan kali kedua. Boleh ke tak? Tak boleh dah. Sebab dia, sebab air itu air musta'mal, kerana air yang digunakan untuk mengangkat fardu taharah yang ada pada tangan. Okey. Dan tidak dihukumkan air musta'mal melainkan setelah daripada berpisah daripada anggota. Dan syarat selagi tidak cukup dua qadah. Kalau cukup dua qadah bukan musta'mal. Selagi air musta'mal adalah air yang kita guna untuk basuh najis setelah daripada bersih tempat dia. Okey, katakanlah anak kita kecil sini. Apabila anak kita kecil sini, kita pun ambil kain, kita lap. Lap air kecil habis, tak ada dah. Jiring, ain, zat air kecil tak ada belaka dah. Kita cucu air sikit, kita pun lap sekali lagi. Lap sekali lagi. Lepas tu, kita ada bau lagi sikit. Okey, kita pun cucu air. Lepas tu hilang bau.
Air yang ada pada tempat yang kita basuh najis, air kecil saat itu sebagai contoh besar ni, maka air itu dinamakan sebagai air musta'mal. Nanti kalau kita jijok air itu, tak perlu kita basuh, boleh kita sembahyang dalam keadaan tersebut, kerana air musta'mal adalah suci pada dirinya. Cuma tak boleh kita nak ambil air itu, nak ambil air sembahyang, tak boleh. Tapi air musta'mal suci pada dirinya, cuma tidak boleh menyucikan perkara yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lah kita baca selagi tanbihun. Law adkhala al-mutawaddi'u yadahu ba'da ghasli wajhihi jami'ihi marratan aw al-junubu ba'da an-niyyati fi ma'in duna al-qullatayn faghtarafa wa nawa al-ightirafa lam yadur wa in lam yanwi al-ightirafa sara al-baqi musta'mala. Jika orang yang berwuduk selepas membasuh mukanya sekali, atau orang yang berjunub selepas dia berniat, kemudian dia mencedok air dengan niat cedokan, maka ia tidak memudaratkan. Namun jika dia tidak berniat cedok, maka berubah baki air tersebut menjadi musta'mal. Okey, cerita dia lagu mana? Sekarang ni kita, zaman kita ada paip, mudah zaman kita. Dulu tak ada paip. Dulu mana ada paip? Orang tok air dalam beseng, orang tok air dalam payang tempat kita, orang tok air dalam beledi. Sama juga di tanah Arak dulu. Maka katakanlah kita tak ada paip sebab kita duduk kebun. Musim duriang ni duduk kebun, paip mana ada nak masuk dalam kebun oh. Jadi kita bawa air lah tok atas basah kita oh. Tidur kebun. Sebab kalau tak tidur kebun musim ni, tak ada duriang. Luruh kena pergi ambil, tidak bahan di babi. Lambat sikit bahan di orang, lambat sikit bahan di kera. Banyak sangat musuh. Orang yang ada duriang dia tahulah. Jadi kita pun duduk kebun. Adalah air kita cadang tu untuk ambil wuduk esok oh. Okey, esok kita nak ambil wuduk. Boleh tak kita nak ambil terus celuk dalam beseng? Kecil je beseng, mana sangat, satu je. 4 liter je air duduk dalam tu. Boleh tak nak celuk? Tak ada masalah, boleh. Tetapi sunat sebelum daripada kita celuk, kita basuh 2 tangan dulu di luar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha 3 marrat, fa innahu la yadri ayna batat yaduh." Kata Rasulullah, apabila mu bangun daripada tidur, mu jangan selang lagi tanganmu, jangan celuk lagi dalam bekas tanganmu. Melainkan setelah daripada mu basuh tanganmu 3 kali. Sebab malam tadi mu tak tahu mana tanganmu duduk pun mu tak tahu. Okey, basuh dulu tangan. Dia tungging sikit beseng tu, tungging sikit beledi tu, basuh tangan luar. Lepas daripada tu ambil air celup dalam tu, tak ada masalah. Tak jadi musta'mal. Ada setengah ingat musta'mal kali masuk air kata, tak ada masalah. Dan benda tu dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasul mandi wajib, ketika Rasul berwuduk, celup dalam tu tak ada masalah. Waswah ni hukum ambil mana? Hukum ambil daripada Rasulullah kan? Ini benda yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul celup tangan, celup basuh tangan luar. Celup komok, celup aisa air hidung, celup basuh muka. Tak musta'mal ke ada? Tak musta'mal. Okey, cuma masalah ni. Masalah mana? Lepas daripada basuh muka, siapa masa basuh tangan? Sini tempat dibincang oleh ulama. Lepas daripada kita basuh muka, siapa masa basuh tangan? Sama ada kita nak basuh muka sekali ataupun 3 kali. Kalau orang nak basuh muka sekali, lepas daripada sekali, siapa ada masa basuh tangan? Kalau orang nak basuh muka 3 kali, lepas daripada basuh muka 3 kali, siapa ada masa basuh tangan? Tiba-tiba dia celup tangan dalam air. Kalau dia kosak untuk basuh tangan dalam air, nanti dia kat tangan tersebut, air itu jadi musta'mal. Okey, boleh faham? Tapi kalau dia tidak kosak, dia tidak niat untuk basuh tangan dalam air, bukan dia niat, dia ambil air nak basuh tangan luar. Maksudnya dijadikan tangan sebagai pencedok, cebok, nak ambil air nak basuh tangan luar, maka air tersebut tak jadi musta'mal. Jadi perbezaannya adalah pada niat. Orang ni dia ambil air nak mandi wajib, dia pun basuh kaki sejuk ni, basuh kaki niat dah. Saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Taala. Lepas tu air dalam beseng ni nak ambil, nak tok atas kepala dia. Maka dia kena niat jadikan tangan dia sebagai pencedok. Lagu mana niat? Bukan niat saja aku jadikan tangan aku sebagai pencedok, bukan. Niat ni maksudnya dia gitok air tangan dalam beseng tu waktu ambil luar saat itu, tujuan dia. Tujuan nak ambil air nak basuh luar. Dan benda tu yang dilakukan oleh Rasul. So ambil, Rasul tok air atas pada. Dia ambil saat itu tujuan untuk cebok air waktu ambil luar. Maka air yang ada dalam bekas walaupun sikit tidak jadi musta'mal. Tapi kalau dia saat itu tidak niat lagu tu, maka air yang berada dalam bekas tersebut jadi musta'mal. Tengok.
Ini di antara benda yang penting yang perlu kita kena tahu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni sini dulu pertemuan kita. InsyaAllah kita sambung balik pada bulan-bulan yang akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Hamba kata tadi nak buka soalan sekejap, kalau sekiranya ada kita buka soalan sekejap, kalau sekiranya ada. Tak ada kita berhenti terus sebab masuk isyak molek dah ni. Ada tak nak tanya benda? Okey. Yang pertama sekali, apakah hukum mengambil wuduk dalam tandas? Hukum dia adalah tidak menjadi masalah, dibolehkan. Kerana tempat kita mengambil wuduk dia tidak disyaratkan selain daripada tandas. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, ketika kita ambil wuduk dalam tandas, bagaimanakah disunat tak kita baca bismillah? Sebenarnya dalam masalah ni ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan walaupun dalam tandas sekalipun tetap sunat baca bismillah. Ada sebahagian daripada ulama. Manakala pandangan sebahagian yang lain kata dalam tandas tidak boleh kita mengucap nama Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang sekali lagi ya. Sekarang ni dituntut kepada seorang yang berwuduk, membaca bismillah sebelum daripada dia berwuduk. Berpandukan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kata Rasulullah, tawaddau bismillah, hendaklah kamu berwuduk dengan nama Allah. Okey, jadi kata ulama sunat sebelum daripada berwuduk baca bismillah. Cuma di sana ada hadis yang melarang seseorang berzikir menyebut nama Allah di dalam tandas. Sebab tandas ini adalah tempat yang kotor. Maka tidak selayak pada tempat yang kotor seseorang itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Cuma larangan tersebut bukan larangan haram, larangan makruh. Makruh seseorang berzikir dalam tandas. Sekarang ni berlaku pertembungan di antara larangan dan perintah. Okey, boleh faham? Perintah membaca bismillah sebelum daripada berwuduk. Larangan membaca bismillah dalam tandas. Tiba-tiba seorang tu berwuduk dalam tandas, maka berlaku pertembungan di antara perintah dengan larangan. Maka mana yang perlu diutamakan? Okey, boleh faham. Sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan dalam masalah ni sunat dibaca bismillah. Perintah lebih perlu diutamakan berbanding dalam larangan masalah ni. Tapi ini bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Tapi ada pandangan segelintir ulama fiqh kabul lagu tu. Okey, jelas. Apatah lagi dalam masalah mengucap bismillah ni sebelum daripada berwuduk, ulama khilaf di antara sunat dengan wajib. Di sana ada pandangan yang mengatakan wajib kena ucap bismillah. Sedangkan berzikir dalam tandas tidak ada ulama yang mengatakan haram. Hanya sekadar makruh. Okey, jelas. Jelas ha? Tapi ini bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i adalah pandangan yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i adalah ketika mana kita berada dalam tandas, maka tidak disunatkan kita membaca bismillah. Cuma macam kita khabar tadi. Kalau sekiranya kita ambil wuduk dalam tandas, caranya adalah kita ucap bismillah dalam hati. Kita ucap bismillah dalam hati. Tapi kalau ada kawan kita dia baca bismillah kuat pula dalam tandas, Bismillahirrahmanirrahim, kita jangan kata benda. Orang yang tak belajar dia akan katalah, orang yang belajar ada pandangan ulama yang mengatakan dibolehkan. Dan orang belajar kan, orang belajar dia lebih berlapang dada. Manusia ni annas a'da'u lima jahilu. Manusia dia menjadi musuh kepada apa yang dia tidak tahu. Wallahu a'lam. Baik, okey, ada soalan lain lagi? Okey. Mengecil. Okey, kita ada dua soalan. Soalan yang pertama, masa kita mandi junub, bilakah kita nak niat? Okey, dalam mazhab Imam Syafi'i, kita ada bincang dalam mazhab Imam Syafi'i dipanggil masa niat. Kita ada tempat niat adalah hati. Masa niat, bilakah masa niat? Masa niat adalah permulaan ibadat. Semua ibadat dalam mazhab Imam Syafi'i melainkan 3 ibadat, puasa, korban, zakat, ini tidak disyaratkan pada permulaan ibadat. Manakala ibadat yang lain mesti pada permulaan ibadat. Okey, permulaan ibadat mandi wajib bila? Apabila kena air pada tubuh kita. Kena air pada tubuh kita, maka di situlah permulaan ibadat. Maka di manakah masa kita niat?
masa kita niat apabila kena air pada tubuh kita. Kalau kita nak basuh kaki dulu, maka tempat niat adalah masa basuh kaki. Kalau kita nak basuh tangan dulu, tempat niat adalah tangan. Tapi hak yang paling comel adalah kita mula daripada kepala, bukan mula daripada kaki. Ada hak yang tersebar dalam WhatsApp, dalam Facebook, mandi sunnah adalah mandi daripada kaki. Hak tu mengarut, hak tu tak betul. Tidak ada sandaran daripada hadis-hadis yang sahih yang menyebut Rasulullah mandi daripada kaki dulu. Hak tu tak betul, hak tu mengarut. Hak tu jangan sebar, hak tu mengarut, hak tu dusta, hak tu pelawak. Kita duk kata benda hak Rasulullah buat sedangkan Rasulullah tak buat, hak tu pelawak dia panggil. Tidak ada hadis yang menyebut bahawa sebenarnya Rasulullah mandi daripada kaki dulu. Dia Rasulullah mandi daripada mana? Mandi daripada kepala dulu. Mari daripada atas dulu Rasulullah mandi. Cuma kalau orang nak mandi daripada kaki dulu boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Apatah lagi kalau sekiranya ada petua daripada orang tua kata kalau orang tu mandi daripada kaki dulu, last sekali baru mandi kepala, dia tidak pening kepala, maka boleh, tak ada masalah. Cuma hak yang tak bolehnya kita sandarkan benda tu kepada Rasulullah sedangkan Rasulullah tidak buat benda lagu tu. Tidak sabit dalam hadis yang sahih Rasul buat, tiba-tiba kita pergi sandar, hak tu mengarut tu. Jadi hak yang paling comel adalah kita mandi daripada kepala dulu. Masa kena air pada kepala, situ kita niat. Tapi kalau kita kena air tak niat lagi, kena air tak niat lagi, lepas tu baru niat, maka kena air saat itu tidak terangkat lagi hadas kerana tidak ada niat. Basuh mula je lah, apa payah benda. Basuh mula, tak perlu basuh mula, bukan payah sangat. Cuma orang kita tak faham istilah niat. Niat ni bukan benda payah. Masa kita ambil air, kita tak atas kepala tu tujuan dia aku nak mandi wajib, niat dah tu. Bukan mesti saja aku mandi wajib. Aku ambil air tu atas kepala bukan aku nak basuh kepala aku, bukan kerana kepala aku ada tai ayam. Aku nak mandi wajib. Aku ambil air tak atas kepala, nak mandi wajib. Niat dah tu. Okey, selesai. Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kita mandi dalam beldi. Kita tak air dalam beldi, kita pun mandi wajib. Lepas tu air ngecik masuk dalam beldi. Adakah air yang jatuh dalam beldi hak ngecik saat itu mustakmal ataupun tidak? Tak, dia tidak mustakmal. Sebab dia sebab hak ngecik sikit sangat. Melainkan kalau dia mandi dalam beldi tu, ambil pong air masuk dalam beldi tu, itu barulah mustakmal. Sikit tak ada masalah, ngecik sikit-sikit hak tu tak nak buat benda dah. Hak tu tak boleh nak elok dah. Siapa kata Rasulullah mandi tak ngecik? Rasulullah mandi dengan isteri dia, cedok, aku cedok, mu cedok, aku cedok, mu cedok, cedok dengan tangan, ngecik ke tak? Pasti ngecik. Sebab itulah ngecik sikit-sikit ia tidak menjadi masalah. Hak yang masalahnya adalah waswah. Itu masalah. Wallahu a'lam. Okey, kita berhenti sini dulu untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa pada minggu-minggu yang akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Wa limasyayikhina wa liaqaribina wa liman ahsana ilayna wa liman awsana bid-du'a. Wa li jami'il muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.